Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bayangkan kalau saya cakap ada pemimpin Sabah sendiri yang kata kalau hak 40% hasil negeri Sabah dituntut balik Kerajaan Persekutuan boleh muflis. Nah, gila atau tidak? Tetapi itulah realitinya. Benda yang sepatutnya menjadi perjuangan orang Sabah untuk negeri sendiri tiba-tiba ditukar menjadi alasan untuk menakut-nakutkan rakyat. Hari ini kita ingin bongkar ataupun kita ingin ulas kenyataan panas yang dibuat oleh Datuk Armizan Muhammad Ali, Timbalan Setiausaha Agung Gagasan Rakyat Sabah GRS, yang menyentuh isu paling sensitif dan kontroversi dalam sejarah hubungan Sabah dengan Kerajaan Persekutuan, yaitu tuntutan 40% hasil negeri di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Dalam satu sidang media selepas melancarkan jentera gagasan rakyat di Limbahau Papar, Armizan dengan nada tegas menolak dakwaan bahawa Kerajaan Persekutuan akan muflis kalau Sabah dapat balik 40% hasil yang menjadi haknya. Katanya dakwaan itu tidak masuk akal dan tidak berasaskan fakta. Beliau menyindir keras seorang pemimpin dari parti tertentu yang katanya kononnya pejuang Sabah, tetapi ironinya orang itulah yang cakap kalau beri 40% kepada Sabah, kerajaan pusat akan bankrupt, dan kalau pusat bankrupt, Sabah pun turut bankrupt. Armizan menyindir kembali. Macam mana kita mau berjuang kalau pemimpin kita sendiri lebih risaukan persekutuan daripada negeri sendiri? Nah, kenyataan ini bukan sekadar sindiran politik yang biasa, tetapi satu tamparan keras kepada pihak pembangkang, khususnya Parti Warisan. Sebab apa? Sebab menurut Armizan, Warisanlah antara pihak yang sering memanipulasikan isu 40% ini untuk mainkan sentimen rakyat. Tapi bila mereka sendiri yang berkuasa pada tahun 2018, isu ini tidak pun diperjuangkan sampai ke tahap yang sepatutnya. Armizan berkata semasa mereka mentadbir, mereka tunduk saja dengan tawaran interim 53,4 juta ringgit dari Kerajaan Persekutuan tanpa banyak soal, tanpa rundingan lanjut. Dalam bahasa kasarnya, beliau berkata warisan hanyalah angkat tangan setuju apabila pusat memberikan angka itu. Padahal perjuangan rakyat Sabah selama ini jauh lebih besar daripada itu. Untuk pengetahuan Anda semua, isu 40% ini bukanlah benda yang kecil. Ia termaktub dalam perkara 112C dan juga 112D Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa Sabah berhak menuntut 40% daripada hasil bersih yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dari negeri ini. Tetapi sejak tahun 1974, jumlah sebenar itu tidak pernah dibayar semula seperti yang sepatutnya. Yang rakyat Sabah dapat hanyalah bayaran khas interim yang jumlahnya tidak pernah jelas dan sering berubah-ubah. Jadi apabila kerajaan negeri bawah GRS mula membawa balik perbincangan ini ke meja rundingan dan mula mendapatkan hasil yang lebih tinggi, Warisan dikatakan cuba mainkan naratif seolah-olah kerajaan Sabah sekarang menjual hak negeri. Padahal menurut Armizan, GRS sedang buat kerja yang sepatutnya sudah lama dilakukan. Kalau kita imbas balik sejarah, semasa Warisan mentadbir antara 2018 sehinggalah tahun 2020, Datuk Seri Syafiq Apgal pernah kata yang kerajaan pusat pada masa itu di bawah Pakatan Harapan sedang dalam proses semakan kadar hasil 40% itu. Tetapi sampai ke hujung pemerintahan mereka, tidak ada satu pun plan tindakan konkret yang diumumkan. Selepas itu, apabila GRS mengambil alih dan Armizan sendiri dilantik menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, barulah semakan kadar pemberian khas ini betul-betul dibuat semula pada tahun 2023. Dan dari situ, Sabah mula mendapat nilai interim baru yang jauh lebih tinggi berbanding zaman Warisan. Menariknya, Armizan juga kata perjuangan ini akan menjadi sebahagian daripada manifesto utama GRS menjelang pilihan raya negeri ke-17 nanti. Kata beliau, perjuangan 40% hasil bukan sekadar slogan politik, tetapi ia adalah simbol maruah Sabah. Kalau ia diabaikan, maknanya pemimpin Sabah sendiri mengkhianati perjuangan asal negeri ini sejak ME 63.
Beliau turut memuji kebijaksanaan pemimpin Sabah terdahulu yang memasukkan Formula 40% secara jelas dalam perlembagaan, berbeza dengan Sarawak yang hanya disebut secara umum di bawah peruntukan lain. Maknanya, hak Sabah sebenarnya lebih terjamin dari segi undang-undang, cuma perlukan keberanian politik untuk menuntutnya. Sekarang, mari kita berhenti sekejap dan pikir dahulu. Siapa sebenarnya yang takut kalau Sabah dapat balik hak 40% ini? Adakah benar Kerajaan Persekutuan akan muflis kalau hak Sabah dipulangkan? Atau sebenarnya ada pihak yang takut kehilangan kawalan terhadap hasil negeri ini? Laporan keuangan negara menunjukkan hasil tahunan Kerajaan Persekutuan melebihi 300 bilion ringgit setahun. Jadi walaupun 40% hasil daripada Sabah diberikan kembali, jumlah itu tidak sampai pun 2% daripada keseluruhan budget negara. Jadi logiknya tidak ada sebab untuk bankrupt. Tapi kalau hak Sabah terus disekat, siapa sebenarnya yang dapat manfaat daripada penjimatan itu? Persoalan kontroversinya, adakah pemimpin-pemimpin Sabah yang kononnya pejuang negeri ini sebenarnya takut menuntut hak 40% sebab mereka tidak mahu bergaduh dengan tuan besar di Putrajaya? Adakah mereka lebih selesa berperanan sebagai rakan politik dalam kerajaan pusat daripada mempertahankan suara rakyat Sabah sendiri? Sebab kalau kita perhatikan corak politik selama ini, banyak kali isu MA63 dijadikan modal kempen pilihan raya. Tetapi lepas menang, semuanya terus senyap. Jadi kenyataan Armizan ini sebenarnya membuka satu perbincangan yang lebih besar tentang keikhlasan pemimpin Sabah dalam memperjuangkan hak negeri ini. Dan inilah bahagian yang paling menarik. Bila Armizan berani bersuara begini, ia menunjukkan pergeseran politik yang makin jelas antara GRS dan warisan menjelang PRN17 Sabah nanti. Kedua-dua parti ini mahu menonjolkan diri mereka sebagai pembela sebenar hak rakyat Sabah. Tetapi rakyat sekarang bukan bodoh, mereka sudah mula bertanya, siapa yang cakap banyak, siapa yang buat kerja. Dan isu 40% ini bakal menjadi senjata utama dalam perang politik Sabah akan datang. Jadi penonton sekalian, saya ingin tanya Anda, kalau Anda berada di tempat Armizan, adakah Anda akan berani menuntut hak Sabah walaupun tahu ia mungkin buat kerajaan pusat tidak senang? Atau Anda akan main selamat sebab nak kekalkan hubungan baik dengan Putrajaya? Dan kalau benar ada pemimpin Sabah yang kata lebih baik Sabah tidak dapat 40% sebab takut kerajaan pusat bankrupt, adakah mereka ini benar-benar layak dipanggil pejuang Sabah? Nah, inilah persoalan besar yang perlu kita tanya, yang kita perlu fikirkan menjelang pilihan raya yang akan datang tidak lama lagi. Bukan sekadar siapa calon, tetapi siapa yang betul-betul berani mempertahankan maruah negeri ini. Jangan lupa, MA63 bukanlah sekadar dokumen sejarah, ia adalah perjanjian yang menentukan masa depan Sabah dalam Malaysia. Dan kalau pemimpin sendiri pun tidak yakin mempertahankan perjanjian itu, macam mana rakyat mau percaya mereka mampu menjaga kepentingan negeri ini? Akhirnya saya ingin tinggalkan penonton semua dengan satu persoalan yang pedas. Kalau bukan sekarang, bila lagi Sabah mahu dapat balik hak 40%-nya? Dan kalau bukan kita, siapa lagi yang berani menuntutnya? Itulah pendedahan dan perbincangan kita pada hari ini, pada video kali ini. Satu isu yang bukan sekadar tentang angka, tetapi tentang harga diri negeri Sabah. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen pandangan Anda di ruangan komen di bawah, dan kongsi video ini supaya lebih ramai orang tahu apa sebenarnya yang sedang berlaku. Sebab perjuangan Sabah belum selesai, dan semuanya bermula dengan kebenaran yang kita berani suarakan hari ini. Baiklah semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten, dalam episode yang seterusnya. Sekian sahaja semua. Terima kasih.